Salam Malaysia Badani, Tan Sri Ketua. Saya juga mengalu-alukan semua pelawat yang hadir ke Parlimen pada hari ini. Untuk makluman yang berhormat Kudat, laluan Kudat Palawan telah dicadangkan sebagai laluan baru di bawah Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area ataupun BIM IAGA. Namun begitu, laluan ini belum dapat diputuskan kerana menunggu pihak Filipina untuk mencadangkan kapal yang mematuhi spesifikasi keselamatan yang telah ditetapkan oleh International Maritime Organization. Walau bagaimanapun, terminal feri di Kudat telah bersedia untuk menjadi terminal feri antarabangsa yang dilengkapi dengan kompleks custom, immigration, kuarantin dan keselamatan ataupun CIQS. Laluan Kudat Palawan sangat berpotensi untuk menjadi pintu masuk pelancongan bagi kedua-dua negara. Sekiranya urusan mengutamakan kapal penumpang dipersetujui oleh pihak berkuasa kedua-dua negara, laluan ini boleh diutamakan di bawah BIM Yaga untuk beroperasi serta-merta. Terima kasih. Sila Kudat. Terima kasih atas penjelasan dan jawaban daripada Menteri yang begitu baik. Cuma saya ingin bertanya, adakah cara kita ataupun kerajaan Malaysia untuk mempermudahkan urusan-urusan dari segi pengeluaran permit dan sebagainya bagi memudahkan feri ini beroperasi dengan seberapa segera, terutama sekali dari segi hubungan kedua-dua negara boleh digunakan untuk menjadikan feri ini dapat beroperasi. Terima kasih. Tan Sri Ketua, memang kita tak ada masalah untuk memberikan fasilitasi. Tetapi dia mesti ada syarat keselamatan yang mesti dipatuhi. Kerana bagi kita yang paling penting pertimbangannya ialah dari segi keselamatan penumpang dan keselamatan feri. Dan kita sebagai sebuah negara yang merupakan ahli majlis di IMO ataupun International Maritime Organization, segala peraturan ataupun konvensyen antarabangsa terutamanya yang melibatkan keselamatan di laut mesti kita patuhi. Dan apa yang telah kita minta kepada pihak syarikat feri tersebut untuk memberikan maklumat kepada kita, iaitu yang pertamanya keperluan persejiran kapal mengikut standard antarabangsa. Dokumen-dokumen yang perlu mereka sertakan ialah termasuk International Ship Security Certificate, Engine International Air Pollution Prevention Certificate, International Energy Efficiency Certificate, International Anti-Fouling System Certificate, Maritime Labour Certificate, International Ballast Water Management Certificate dan Insurance Certificate under Nairobi International Convention on the Removal of Wreck 2007. Dengan izin Tan Sri Ketua, ini beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan tetapi mereka tak dapat berikan kepada kita. Yang keduanya, kita juga perlu tahu bahawa kawasan operasi yang dibenarkan oleh negara pendaftaran kapal ini perlu diberikan oleh pihak Filipina. Yang ketiga, keperluan pematuhan terhadap International Ship and Port Security Code bagi kemudahan pelabuhan maritime facility yang digunakan di Sabah bagi mengurus operasi kapal. Dan keempat adalah pemeriksaan kapal, port state control. Ini merupakan beberapa syarat yang diperlukan. Jadi kita boleh facilitate, tetapi dari segi syarat-syarat keselamatan ini mesti dipatuhi. Tetapi selain daripada syarikat feri daripada Filipina, mungkin yang berhormat juga boleh usahakan ada mana-mana syarikat tempatan termasuk syarikat daripada Sabah, kalau mereka ada feri yang berkelayakan ataupun yang dapat mematuhi piawaian standard tersebut, mereka juga boleh memohon permit untuk beroperasi di kawasan tersebut. Terima kasih. Tan Sri Ketua. Katakan. Selain projek Trans Borneo yang menanti untuk dilaksanakan kajian Kuala Kedah. Ya. Okey. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah berhubung dengan perkhidmatan feri. Apakah usaha yang diambil oleh pihak kementerian untuk memperbaiki mutu perkhidmatan feri Kuala Kedah ke Langkawi dengan mengambil kira faktor monopoli konsortium dan pasang surut laut yang menghadkan kekerapan jadual operasi feri antara Tanah Besar dan ke Langkawi, serta yang dinanti-nantikan oleh rakyat Kuala Kedah ialah status pembinaan terminal feri di Kuala Kedah. Itu Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Last question. Yang pertamanya, Tan Sri Ketua, untuk status feri, terminal feri di Kuala Kedah, itu memang telah pun kita panggil tender untuk terminal tersebut. Itu telah melalui beberapa kali tender semula sejak tahun 2018 lagi. Semasa kerajaan terdahulu pun tender semula diminta oleh pihak Kementerian Kewangan. Tetapi setakat ini memang telah pun kita dalam rantik syarikat perunding dan syarikat perunding telah pun mengutamakan dokumen-dokumen tender
dan saya harap bahawa ia dapat dimuktamadkan dalam segera tender tersebut, dan saya tahu bahawa terminal itu amat penting untuk pembinaan semula dan juga untuk kegunaan rakyat dan juga pelancong yang mahu pergi ke Langkawi. Berkenaan dengan bagaimana kita menambah baik perkhidmatan feri Langkawi di antara Kuala Kedah ke Pulau Langkawi, yang pertamanya memang kita tahu bahawa masalah kecetekan air itu dia selalu menjadi masalah, dan memang sepanjang masa kita ada projek-projek untuk dredging di kawasan tersebut, di kuala sungai tersebut. Berkenaan dengan feri, sebenarnya konsortium itu terdiri daripada beberapa syarikat. Tetapi kalau ada syarikat-syarikat feri yang ingin memasuki untuk memohon untuk mengadakan operasi di sana, kita tak ada masalah untuk melihat kepada permohonan mereka. Jadi dia lebih kepada faktor pasaran. Sekiranya ada pihak lain yang mahu mengoperasikan dengan feri-feri yang baru, kita alu-alukan. Tak menjadi masalah untuk mereka memohon dan untuk kita membenarkan feri yang lain selagi mereka mematuhi piawaian standard keselamatan yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.